الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan sambung insyaAllah perbincangan daripada surah Al-Haqqah. Semalam kita telah habiskan surah Al-Qalam, surah yang ke-68. Hari ini insyaAllah pagi ini kita akan sambung perbincangan surah Al-Haqqah, surah yang ke-69 insyaAllah. Jadi surah Al-Haqqah adalah surah yang mempunyai 52 ayat, 52 ayat, dan ada 4 blok yang berbeza. 4 blok yang insyaAllah tumpuan perbincangannya adalah Allah SWT akan memfokus kepada Haqqah ni kan. Al-Haqqah ni adalah nama lain bagi hari kiamat atau hari pembalasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah Al-Haqqah ni akan dibincangkan tentang apakah yang akan berlaku pada hari pembalasan, bila berlakunya datangnya hari pembalasan. Dia seperti biasa, seperti mana yang kita telah sebut dalam surah yang sebelum ni, ada dua bentuk pembalasan, kan? Pembalasan ataupun hukuman terhadap mereka-mereka yang mendustakan peringatan Rasul tentang akan datangnya hari pembalasan, kan? Yang pertama, pembalasan ataupun hukuman di dunia. Yang kedua adalah hukuman di akhirat, di hari kemudian, kan? Kalau tidak pembalasan di dunia, maka pasti akan datang pembalasan di akhirat, kan? Pembalasan di dunia ni akan juga menimpa, kan? Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan baca dalam surah ni, jelaskan apa yang Allah telah lakukan kepada kaum yang terdahulu, terutama kaum Ad dan Thamud, yang akan disebut dalam surah Al-Haqqah ni, kan? Jadi fokus yang kita akan lihat pada surah ni adalah Allah SWT nak mewujudkan ataupun kita kata establish hakikat bahawa hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat ni adalah satu yang benar, kan? Satu yang inevitable, benar, yang tidak dapat dielakkan,
dia betul-betul akan datang. Itu adalah fokus. Jadi seperti mana surah-surah lain yang kita akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala, dia biasanya surah yang macam ni dia ada pendahuluan dia. Pendahuluan dia akan menceritakan apa yang nak dibincangkan dalam surah tu, dan nanti kita akan tengok di hujung nanti ada kesimpulan yang dibuat daripada perbincangan dalam surah ni kan. So surah ni ada 4 blok yang besar. Blok yang pertama ni ayat 1 hingga 12 akan membincangkan Allah menarik perhatian tentang isu utama yang juga disebut kepada kumpulan yang menjadi pembincangan dalam surah ni, iaitu para pemuka Quraisy ni kan. Golongan Al-Malak, kita katakan Al-Malak ni adalah golongan pemuka Quraisy yang ditujukan persoalan-persoalan dan juga khitab ataupun kisah tentang ayat-ayat ni banyak ditujukan khususnya kepada latar belakang golongan Al-Malak yang menentang dan juga memperlekehkan apa yang diingatkan oleh Rasul SAW ni. Jadi Allah SWT akan ceritakan kan, tentang dalam blok yang pertama ni ialah sejarah umat-umat yang terdahulu yang dijadikan bukti tentang pembalasan di dunia ni, dan juga apa yang Allah SWT akan buat terhadap mereka yang mendustakan dan menolak Rasul-Rasul dan menolak pembalasan akhirat yang pasti akan tiba ni kan. Jadi akan diceritakan tentang nasib yang menimpa mereka ni kan. Untuk menjelaskan bahawa Allah SWT sebenarnya tidak teragak-agak lagi kan, untuk melaksanakan janji dan juga ancaman yang disebut oleh Rasul. Kalaulah boleh berlaku kepada umat yang terdahulu yang buat perkara yang sama, pastilah undang-undang Allah SWT ni dia juga akan boleh kena kepada umat yang kemudian kan. Itu fokus yang nak dijelaskan kan. Kemudian blok yang kedua akan menceritakan pendetilan tentang kegerunan yang akan berlaku pada hari kehancuran tu. Kalau dalam surah sebelum ni, surah Al-Mulk contohnya, disebut tentang apa yang berlaku setelah hari kehancuran tu kan? Berlaku di neraka kan. Neraka itu akan menderam atau mengeram apabila dilontarkan orang yang berdosa ni ke dalam dia kan. Itu adalah apa yang berlaku setelah hari pembalasan ataupun hari pembicaraan di hadapan Rabbul Jalil, mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Itu siksaan kan, bentuk siksaan yang akan diterima setelah daripada dibicarakan orang yang zalim ni kan. Tapi di dalam surah ni difokuskan tentang apa yang berlaku pada hari kehancuran itu sendiri kan. Kemudian didetailkan kan, apakah nasib dan keadaan di akhirat nanti kan. Ini semua ialah apa yang berlaku sebelum daripada diceritakan tentang neraka itu sendiri kan. Itu yang disebut dalam surah Al-Mulk contohnya kan, sebelum ni kan. Tapi di sini akan difokuskan tentang azab ataupun kegerunan apa yang akan berlaku pada hari kehancuran itu sendiri kan. Jadi sebenarnya hari kehancuran ni kan, semua orang tidak akan terkecuali daripada, walaupun orang yang telah meninggal kan. Sebab apa? Sebab diceritakan nanti semua manusia akan dibangkitkan balik kan, pada hari
kehancuran, hari kiamat ni kan. Itu adalah blok yang ketiga, perincian tentang nasib dan keadaan di akhirat nanti kan. Kepada mereka-mereka yang dua golongan yang sentiasa menjadi fokus ni, dia akan sebut tentang ashabul yamin dan ashabul shimal kan, golongan kanan dan golongan kiri. Kemudian ditutup dengan blok yang keempat ni, kembali menekankan tentang kebenaran dan kemuliaan wahyu Al-Quran, kitab Allah Subhanahu Wa Taala ni, dan sebagai menekankan tentang haqqah, benarnya hari berita tentang hari pembalasan ni, hari kehancuran ni. Allah Subhanahu Wa Taala menyertakan hujah-hujah dia kan, bahawa Al-Quran ni sebenarnya adalah kitab yang wahyu yang turun, isi kandungannya adalah dibawa kan, ataupun proses penurunan sampainya kepada Rasul SAW ni adalah melalui satu quality control yang amat detail kan, baik daripada mula source dia sehinggalah sampai kepada destinasi dia kan. Dan link ataupun jalur hubungan yang menyampaikan itu adalah semuanya adalah jalur-jalur ataupun proses yang dijaga dengan rapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. So, kita akan baca tentang perkara ini nanti kan. InsyaAllah kita mulakan bincang kita surah Al-Haqqah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Al-Haqqah ni ialah, terjemahan dia ialah sebenarnya suatu yang benar-benar akan berlaku. Haqqah kan, dia bukan benar-benar, lebih tepat kira satu yang benar kan, inevitable ataupun tidak dapat dielakkan lagi kan, pasti akan berlaku kan. Digunakan perkataan Al-Haqqah ni kan, adalah untuk menjelaskan kan, isu yang sama yang kita telah bincang sebelum ni kan. Dalam surah Al-Mulk dan Al-Qalam ni, dua surah yang kembar kan, menjelaskan tentang pendustaan tentang hari pembalasan ni kan. Dan dalam menjadi fokus kepada pembincangan di sini adalah kan, tentang makna kan, Al-Haqqah ni menekankan tentang kepastian kan. Hak ni maknanya benar kan, benar akan berlaku kan. Kalau kita kata benar-benar tu, dia sebenarnya merujuk kepada, nanti ada surah Al-Waqi'ah yang akan bincangkan tentang realiti kan. Waqi'ah ni adalah realiti, benar-benar benda tu kan akan berlaku. Tapi kalau haqqah ni yang lebih tepat kita terjemahkan sebagai benar kan, benar akan berlaku kan. Dia adalah satu hari yang benar kan? Bukan palsu, bukan diada-adakan, tapi adalah satu yang benar kan. Juga dimasukkan dalam makna ni juga adalah kepastian. Tadi kepastian akan berlakunya hari akhirat, hari kiamat ni, hari kehancuran kan? So Al-Haqqah ni dia menekankan tentang hari kehancuran kan, dia bukan hari selepas itu. Hari pembalasan sebenarnya lebih kepada hari kiamat ataupun hari kehancuran tu yang berlaku sebelum akan berlakunya proses pembalasan tu nanti kan. Juga ditekan satu lagi adalah tentang kepastian tentang ancaman ataupun amaran Rasul SAW yang pasti akan menimpa pada mereka yang mendustakan tentang hari pembalasan itu sendiri kan. So ini adalah aspek ini yang kita akan bincangkan dalam blok yang pertama ni kan. Pasti akan kena ancaman pada mereka yang
mendustakan hari pembalasan. Kan? So mendustakan hari pembalasan ni adalah orang yang pertama dia tolak, kemudian yang kedua dia tidak mengambil berat kan, tentang menyediakan diri dia untuk menghadapi hari pembalasan kan. Penyediaan atau persediaan inilah yang akan menentukan sikap seseorang tu dalam melalui kehidupan dia di dunia ni kan. Cara mana, jalan mana ataupun bentuk manakah kehidupan dia akan pilih bergantung kepada sama ada dia menerima sungguh-sungguh ataupun tidak kan, tentang benarnya kan ancaman ni kan. Siapa yang menolak atau mendustakan pembalasan dia pasti akan, ancaman ni adalah mereka akan ditimpa azab ataupun bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang menolak ancaman. Satu tolak hari pembalasan sendiri kan, satu lagi ialah menolak ancaman terhadap hari supaya menerima hari pembalasan ni kan. Itu ada dua perkara yang disebut kat sini kan. So al-haqqah kan, dia satu al-haqqah ni, ayat yang pertama ni ialah satu ayat yang lengkap kan. Lengkap ni biasanya kalau bahasa Arab ni dia ada subjek dan dia ada khabar dia sebenarnya kan. Dia ada cerita tentang apa yang nak disebut tentang subjek kan. Dua-dua bahagian tu ada dalam tu kan. Al-haqqah ni kan, ada yang setengah-setengah sebut tentang mal-haqqah tu. Ayat yang kedua tu ialah dia punya mubtada' atau dia punya cerita tentang subjek tu. Subjek dia lah tentang hari kiamat kan. Tapi tidak, sebenarnya ayat satu tu dia ada dua-dua. Dia termasuk ada dua kan. Subjek yang nak diceritakan tu dan juga khabar dia ataupun penceritaan tentang subjek itu sendiri ada dalam ayat yang pertama kan. Ini adalah dia style kan. Style dia memberi kesan kejutan kan. Jadi yang nak dicapai daripada ni Allah SWT sebut al-haqqah, itu saja kan, supaya siapa yang mendengar, membaca ni dia akan diberi satu kejutan kan, ataupun gegaran kepada mereka yang ditujukan ucapan ni kan. Jadi khabar tu ataupun bahagian yang menceritakan tentang subjek itu tidak disebut secara jelas kan, untuk menarik perhatian. Sepatutnya kita kan, dia seolah-olah macam Allah SWT sebut saja al-haqqah. Jadi kalau dalam bahasa kita kata akan ditanya kan, orang yang dengar ni akan tanya apakah dia haqqah ni kan? Apa yang nak diceritakan tentang al-haqqah ni kan? Jadi Allah SWT menjawab pertanyaan tu kan dalam ayat yang lain, ayat lengkap yang lain juga. Mal haqqah, kamu tahu tak apakah hari pembalasan ni? Mal haqqah, ataupun apakah hari kehancuran, hari kiamat tu kan? Tahukah kamu apakah hari kehancuran ni ataupun hari pembalasan ni? Hari pembalasan ini kan, atau hari kehancuran ni, kamu tahukah apa dia kan? Jadi soalan ni akan menambah lagi kan. Pertama Allah SWT dia sebut saja kenyataan al-haqqah, hari kiamat ataupun hari kehancuran kan. Kemudian ditanya pula kan, tahukah kamu apa dia hari kiamat tu? Sekali lagi ditanya kan, wama adraka mal haqqah, dan tahukah kamu apakah itu hari kehancuran, hari kiamat tu sendiri kan. Jadi kalau macam dalam surah Al-Mulk kita tengok Allah SWT dia ulangkan satu perkara yang dia nak supaya kita bagi perhatian sungguh-sungguh kan, iaitu apa dia dalam surah Al-Mulk ni, soalan yang diulang-ulang adalah ataupun arahan yang diulang-ulang ialah supaya basar kan, basara hal tara min futur, perhatikan, tengok kan, analisa
ciptaan Allah SWT ni, adakah kamu nampak sesuatu kecacatan pada dia? Kemudian tsummarja'il basara, Allah kata selepas itu kembali lagi sekali, tengok lagi sekali, tsummarja'il basara, kan? Kemudian disebut sekali lagi, kan, tsummarja'il basara karratain, kan? Ulang sekali lagi, tengok 2 kali pula, kan? 4 kali, kan? Disuruh suruhan yang sama ni, kan? Dalam surah Al-Haqqah ni juga Allah SWT lontarkan satu soalan yang sama, kan? Dia 3 kali kita katakan disebut, diulang, suruh supaya kita memikirkan perkara yang sama ni, kan? Menunjukkan ini adalah fokus yang Allah hendak kita bagi perhatian sungguh-sungguh, kan? Iaitu memikirkan betul-betul, kan? Apakah dia sebenarnya hari kiamat ni, dan ini adalah hari yang pasti akan datang, kan? Jadi ini adalah isu yang nak ditekankan, kan? Al-Haqqah, hari kehancuran ni. Apakah hari kehancuran ni? Kamu tahukah apa hari kehancuran tu, kan? Jadi Allah kata mal haqqah, apa dia hari kehancuran ni sebenarnya, kan? Wa ma adraka mal haqqah, dan juga kamu tahukah, kan, apakah hari yang benar-benar akan terjadi ni, kan? Jadi kalau kita baca seorang di waktu malam, kan, ulang-ulang, kita pasti akan memberi kesan kepada orang yang melihat, memikirkan dengan mendalam, kan? So ini soalan ni sebenarnya dia memerlukan kepada pemikiran, kan? Pemikiran. Kalau dalam surah Al-Mulk ni ditekankan kita menggunakan panca indera kita, mata kita, kan, untuk memerhati, melihat ciptaan Allah SWT yang ada sekeliling kita ni. Tapi dalam surah Al-Haqqah ni ditekankan kita supaya menggunakan fikiran kita, pemikiran kita, sense dan juga rationality, kan? Ini adalah fokus yang nak ditekankan dalam di awal-awal lagi daripada surah Al-Haqqah ni, kan? Jadi maksud soalan ni adalah untuk menjelaskan, kan, kedahsyatan ataupun kegerunan hari kehancuran ni yang akan berlaku sebegitu rupa sekali, kan? Dia sebenarnya ada dua parts, kan, daripada hari kehancuran ni. Satu ialah fitnah yang akan berlaku dekat-dekat kepada akan berlakunya hari kehancuran ni, kan? Fitnah ni datangnya Dajjal, kan? Dajjal, Al-Masih Dajjal, kan? Al-Masih Dajjal, orang bernama Al-Masih ni, tapi Al-Masih ni penyelamat, tapi penyelamat yang palsu, kan? Al-Masih Dajjal, kan? Kemudian macam-macam yang kita baca dalam hadis yang menceritakan tentang fitnah ataupun kesusahan, kan? Azabnya beberapa ketika sebelum akan dihancurkan dunia ni, kan, alam ni, kan? Yang tu dalam hadis-hadis yang sahih ni menceritakan orang-orang mukmin akan dimatikan oleh Allah dulu, kan, dengan angin ataupun satu angin yang akan mematikan orang yang beriman dan kekal orang-orang yang kufur kepada Allah SWT ni. Ia akan menghadapi fitnah yang berat-berat yang sebelum kehancuran, kan? Tapi bila datangnya kehancuran tu, tiupan sangkakala, kan, yang pertama, semua yang masih hidup ketika itu mula-mula akan dimatikan dulu orang yang beriman. Kemudian yang tinggal ialah orang yang tidak beriman yang akan menghadapi fitnah yang besar selepas itu, kan? Kemudian lepas daripada itu akan berlaku sangkakala tu, semua akan hancur, ya. Alam ni semuanya akan hancur, termasuklah bumi ni. Selepas itu satu lagi sangkakala, semua yang telah mati, kan, yang telah hancur ni akan dibangkitkan balik oleh Allah SWT, kan? So ini adalah peristiwa yang semua orang akan lalui. Orang yang beriman, orang yang tak beriman pasti akan melalui tempoh tu, kan? Tempoh dibangunkan semula.
dibangunkan semula dan menunggu masa untuk menuju kepada perbicaraan Rabbul Jalil, mahkamah Allah SWT ni juga merupakan satu proses yang amat menggerunkan, kan. Semua ni adalah ancaman-ancaman yang diceritakan oleh Allah SWT kepada orang yang tidak beriman dan tidak menyediakan diri dia untuk menghadapi hari itu, kan. Jadi proses menuju kepada hari pembalasan itu sendiri akan dilalui oleh semua manusia, kan. Dan orang-orang yang ada orang-orang yang tertentu, yang ada kualiti-kualiti tertentu yang akan melalui proses itu dengan mudah, kan, relatively, kan. Titian sirat dan sebagainya, itu semua adalah ataupun berkumpul di padang mahsyar, kan. Padang mahsyar, mahsyar ni adalah tempat berkumpul, maksud literally maksud dia adalah tempat berkumpul, kan. Ada orang yang melalui detik-detik itu dengan amat mudah, kan. Jadi semua ni adalah perkhabaran-perkhabaran yang memerlukan tindak balas daripada kita, kan, supaya kita menyediakan diri kita untuk menghadapi kesukaran-kesukaran itu, kan. Tapi kalau orang yang tidak percaya, dia tidak akan buat apa-apa untuk menyediakan diri dia, kan. Sebab dia tak percaya ataupun tidak benar-benar terkesan dengan ingatan dan amaran Rasul ni, kan. Proses menuju kepada mahsyar tu, menuju kepada perbicaraan di hadapan Allah SWT itu satu proses yang amat sukar. Yang dalam hadis-hadis diceritakan juga proses tu akan menyebabkan manusia, sebab ada di antara yang akan dapat masuk syurga kemudian pun akan juga melalui kesukaran tu, kan. Sebab manusia berbeza-beza, kan. Ada yang masuk neraka dulu, ada yang masuk syurga tapi akan melalui kesukaran dalam proses menuju kepada perbicaraan tu. Ada yang melalui kemudahan, kan. Semua ni adalah perkhabaran-perkhabaran ataupun berita-berita ancaman yang disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, kan. So semua tu, kalau siapa yang tak percaya, dia tidak akan bertindak untuk menghadapi hari itu, bersedia untuk menghadapi semua proses ni, kan. Ada fitnah yang berlaku sebelum daripada kehancuran, ada yang berlaku masa kehancuran tu, gegaran yang akan berlaku yang menakutkan dalam Quran diceritakan, kan. Anak-anak kecil akan jadi beruban dan sebagainya. Kemudian ada yang berlaku, kan, setelah dibangunkan balik manusia ni, kan. Semua tu ada tahap-tahap kesukaran fitnah yang akan dilalui oleh manusia, kan. Manusia-manusia yang kumpulan-kumpulan manusia yang berbeza, kan, dengan pengalaman yang berbeza pula, kan. Jadi semua ni terkandung di dalam perkataan haqqah ni. Apa yang Allah SWT hendak supaya kita fikirkan ini adalah, kan, benar-benar benda ni akan berlaku, kan. Tahukah kamu apa yang benar-benar akan berlaku ni, kan? Dan wama adraka mal haqqah. Sekali lagi Allah tanyakan, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Itu poin yang nak ditekankan daripada pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi ni, kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jawab soalan tu dengan menceritakan apakah yang telah berlaku kepada mereka yang terdahulu, kan. Itu adalah style Al-Quran yang merupakan apa kita kata miracle, kan, ataupun keajaiban Al-Quran, mukjizat ni, kan. Jawapan Allah SWT ni amat ada kesan tersendiri dia pula, kan. Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. As-Thamud, kaum Thamud ni, kadzabat Thamud wa 'Adun, dua kaum ni, Thamud dan 'Ad ni telah mendustakan hari kiamat bil qari'ah, kan. Mereka telah mendustakan al-haqqah ni, kan, yang telah disampaikan oleh Rasul mereka, kan. Ini adalah jawapan kepada yang jawapan ini tidak diceritakan lagi tentang hari kiamat, tapi mula-mula akan diceritakan tentang apakah nasib yang diterima oleh mereka yang mendustakan tentang hari kiamat itu dulu, kan. So, kita kata ada dua bahagian tadi, kan. Yang pertama ialah fakta tentang akan berlakunya hari kiamat itu. Itu satu perkara dah, kan.
hari kiamat tu sendiri hari yang menggerunkan, kan? Jadi siapa yang tak percaya tentang hari kiamat tu, dia akan buat melalui kehidupan yang sesuai dengan apa yang dia bentuk, pegangan dia bentuk daripada maklumat tentang hari kiamat tu. Yang kedua, juga Rasul menyampaikan juga bahawa kalau tolak hari kiamat tu, akan ada juga azab, kan? Ancaman azab, kehancuran tu, kan? Yang tu pun mereka tolak juga, kan? Tentang azab yang akan menimpa orang yang menolak tentang hari kiamat atau hari kehancuran ni, dan juga hari pembalasan yang akan datang daripada hari kehancuran ni, kan? Siapa dia? Pengalaman yang Allah nak cerita ni adalah kaum Thamud dan kaum Ad. Mereka ni, kan, ini adalah bahagian yang kedua tadi, kan? Bahagian kedua tu mendustakan tentang hari kiamat tu, satu, kan? Jadi azab, kan, yang Allah nak cerita ni adalah mereka yang telah mendustakan hari kiamat ni, kan? Ancaman Rasul ataupun amaran yang dia hantar oleh Rasul ni, kan? Jadi Allah kata kazzabat Thamudu wa 'adun bil qari'ah. Jadi bil qari'ah ni Allah ceritakan tentang azab yang mereka dapat di dunia lagi sebenarnya, kan? Sebenarnya kan, terjemahan kita kata kazzabat Thamudu wa 'adun bil qari'ah. Kaum Thamud dan 'Ad ini telah, kan, mendustakan ancaman Rasul terhadap mereka yang mendustakan akan datangnya hari kiamat tu sendiri, kan? Dan, kan, Allah SWT jelaskan bahawa mereka telah ditimpa kemusnahan daripada goncangan, kan? Itu bentuk azab yang mereka terima di dunia ni, kan? Kegoncangan. Qari'ah ni gegaran, kan? Jadi ini Allah SWT buktikan azab yang menimpa mereka yang mendustakan hari kiamat tu dengan menceritakan Ad dan Thamud ni yang sebelumnya telah mendustakan akan kedatangan hari kiamat ni. Lepas tu mereka telah dihukum dengan kehancuran melalui kegoncangan dan kemusnahan yang ditimpa di semasa mereka di dunia lagi. Sebab itu hari ini kaum Ad dan kaum Thamud ni tak ada lagi dah keturunan manusia yang boleh diidentifikan sebagai datang daripada kaum Thamud dan kaum Ad. Dia telah lupa semua sekali, kan? Tak ada lagi dah keturunan dia, kan? Tapi kenapa Allah SWT selalu ceritakan kaum-kaum ni saja? Ada lagi di dunia ni sebenarnya kaum-kaum lain yang telah dihancurkan juga, kan? Tapi sebab kaum Ad dan kaum Thamud ni semua, mereka ni duduk di sekitar subjek yang sedang ditujukan perbicaraan ni, kan? Ataupun objek yang ditujukan perbicaraan ni, kan? Iaitu orang Arab ni, dan mereka amat kenal, amat tahu tentang dan juga tanda-tanda ni berada di sekeliling mereka, tentang kaum Ad, kaum Thamud ni, kan? Jadi tak payah diceritakan panjang lebar lagi dah tentang kaum Ad dan Thamud ni. Sebab itu Allah SWT ceritakan tentang cerita kaum ni, kan? Sebenarnya ada lagi kaum lain juga yang telah diseksa oleh Allah SWT, yang telah diketahui sepanjang sejarah. Cuma kadang-kadang bila kita baca ni, kita akan terima berita tu dalam bentuk berlakunya malapetaka apa di tempat mana, kan, di dunia ni, kan? Tapi sebenarnya malapetaka dan juga kesalahan ini semua adalah merupakan ancaman daripada Allah SWT, kan? Ujian bala yang datang kerana sebab yang tertentu yang berlaku sebelum daripada tu, kan? Ini adalah satu perkara yang diingatkan. Begitu juga, kan, kalau kita baca dalam hadis, kan, ada satu hadis hadis daripada Ibnu Majah, kan, dan juga Al-Hakim, kan? Hadis Ibnu Majah dan Hakim yang disahihkan oleh Al-Albani, kan, sebut tentang nanti apabila melatanya, kan, zina contohnya dilakukan secara terang-terangan, Allah akan hantar salah satu adalah wabak ta'un dan juga wabak-wabak penyakit yang tidak pernah mengena kepada umat yang terdahulu sebelum tu, kan? Itu contoh juga bentuk-bentuk ancaman kehancuran yang pasti akan kena kepada kan, manusia ni, kan? Jadi
tak kira lah wabak penyakit apa macam kita sedang lalui dan sebagainya. Ini adalah orang yang beriman, dia nampak di belakang daripada mechanical yang berlaku di depan ni kan. Di belakang daripada itu ialah Allah SWT. Ini adalah datang daripada Allah SWT. Sebab yang mencipta makhluk virus dan semua ni adalah Allah SWT. Allah boleh cipta virus ke apa makhluk yang bentuk baru kan, yang tidak pernah kena kepada umat yang sebelum ni. Kerana manusia, salah satu daripada kejahatan yang diperingatkan ni adalah manusia kan. Dalam hadis ini disebut tentang masalah zina yang dilakukan terang-terangan, berleluasa kan. Benda ni ditunjuk hari ni diviralkan dalam apa media sosial dan sebagainya. Semua orang tengok kan, boleh tengok kan. Jadi ini adalah satu perkara yang kita faham daripada ingatan Allah SWT ni, bahawa kan Allah SWT akan menghantar bala ataupun ujian ni di dunia lagi kepada mereka yang mendustakan. Salah satu manifestasi mendustakan ini adalah mendustakan hari akan dibalas di manusia ni, ialah manusia buat perkara yang dilarang oleh Allah SWT kan, sebab mereka tidak yakin dengan akan datangnya hari pembalasan kan. Jadi contoh yang Allah sebut kat sini, kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Ad dengan Thamud ni kan telah mendustakan kan hari kehancuran ni, dan mereka telah, yang nak diceritakan, sebab apa diceritakan tentang mereka ni adalah kan, ayat 5 ni setelah Allah kata fa amma Thamudu fa uhliku bit taghiyah. Thamud ni Allah kata Allah telah binasakan mereka dengan suara yang sangat keras kan. Sebab apa? Sebab mereka mendustakan hari kiamat tadi kan, al-qari'ah tadi, hari kegoncangan tadi kan. Mereka mendustakan hari kegoncangan tadi kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah timpakan mereka dengan azab di dunia ni kan. Itu yang nak diceritakan kan sebenarnya. Sebab apa ditimpakan azab di dunia ni? Kerana kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah, mereka telah mendustakan al-qari'ah ni kan. Al-qari'ah ni hari gegaran, hari yang mana manusia akan diseksa dan diazab. Dan siapa yang melalui hari gegaran ni, dia akan merasa kesusahan ni kan. Kesusahan ni yang amat menakutkan, sehingga akan menimbulkan apa, kerana anak-anak kecil akan jadi beruban dan sebagainya, yang akan kita baca lagi nanti dalam surah-surah yang seterusnya kan. Mereka mendustakan hari ni kan. Dan apa yang jadi pada mereka, Allah ceritakan mereka di dunia lagi telah dibinasakan dengan satu bit-taghiyah ni, fa uhliku bit-taghiyah kan. Taghiyah ni dia bukan sifat mereka, tapi adalah sifat kehancuran tu, sifat azab tu, suatu yang lebih daripada batas kan. Taghiyah, tagha ni adalah satu benda yang melampaui batas. Bit-taghiyah ni adalah sesuatu yang lebih lagi daripada had kan. So mereka ni telah diazab. Kalau dalam ayat lain dalam Quran ni, mereka diazab dengan suara yang sangat keras, yang lebih daripada batas biasa, suara yang amat kuat, yang mematikan mereka semua kan, dan mengazab mereka kan. So ini adalah peringatan kepada kaum Quraisy yang mengingkari Rasulullah SAW, memperolok-olokkan ancaman datang hari pembalasan ni dan hari kehancuran ni, dan hukuman pada hari pembalasan kan, itu kan. Maka yang Allah cerita kaum Thamud yang bersikap yang sama ni telah dihancurkan Allah SWT dengan bit-taghiyah ni kan, suatu yang melampaui batas, lebih daripada batas kan. Ini adalah nasib mereka kan. Kita habiskan satu ayat lagi sangat banyak kan, kena sambung separuh lagi malam lagi kan. Begitu juga kaum 'Ad kan, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah kan. Jadi Allah kata berbagai-bagai cara yang Allah boleh
timpakan kepada kaum yang mendustakan amaran Rasul mereka, kan, di dunia lagi, kan. Kaum Ad ni mereka telah dibinasakan dengan angin taufan yang sangat dingin. Dia, kan, dia bukan dalam tu dia tak cerita sarsarin atiyah ni, kan. Atiyah ni maksudnya yang tidak boleh dikawal lagi, kan. Tadi taghiyah ni yang, kan, suatu yang melampaui batas, suara yang amat kuat yang melampaui batas, yang bunyi yang amat kuat yang melampaui batas, melampaui had biasa manusia boleh dengar, kan. Yang ni adalah birihin sarsarin atiyah, angin yang tidak dapat dikawal, kan, yang menghancurkan semua yang dia landa, kan. Itu maksud atiyah ni, kan. Sebab angin ni biasanya tak bawa mudarat, kan, tapi angin yang Allah hantar ni ialah angin yang tidak terkawal, yang menjadi tenaga penghancur, yang menghancurkan mereka sendiri, kan. Jadi dia tak sebut atiyah ni bukan angin taufan yang sangat dingin kat terjemahan dia, kan, tapi adalah angin ribut yang tak dapat dikawal, kan, yang menghancurkan semua yang menimpa mereka, kan. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu dekat tu. Nanti kita akan sambung malam sikit. Nanti sambungan tentang kisah Ad dan Samud ni yang menakutkan, kan. Terutamanya mereka, kalau orang Arab ni mereka tengok sendiri, kan, kerana ni dekat dengan tempat mereka, selalu lalu lalang situ untuk menuju pergi berdagang dan sebagainya, mereka akan lalu tempat ni, kan. InsyaAllah malam kita akan sambung. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul asr, kan. Subhanallah.